Presiden Penganjur Liga Malaysia MFL Datuk Ghani Hassan menegaskan penglibatan pemilik Johor Darul Takzim JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim dalam bola sepak masih diperlukan. Ketiadaan figura ini hanya akan merugikan semua pihak, malah tempias juga akan terkesan kepada skuad kebangsaan. Biasanya kita lihat untuk melepaskan jawatan tu susah. So bagi saya macam berputus asa lah. Ramai yang terkedu sebaik ciapan pertama dari aplikasi Twitter milik Tunku Ismail menggambarkan seolah beliau sudah cuci tangan dari sebarang perlibatan dalam bola sepak. Semata-mata nak menentang Presiden FAM. That is tak bertanggungjawab. Kalau nak nilai national team, nilai dengan problem, what is the problem FAM been facing 10 years ago? Saya dekat dalam baru separuh je. Tak sampai 1 tahun. To fix the problem, I need to know what's the problem. Saya tak boleh fix the problem tanpa tahu what is the problem. Cakap tu, pakai otak. Otak tu ada. Apa pun keputusan saya atau FAM pasal national team ke lain, sebenarnya no keputusan personal. Kalau itu baik untuk national team, why not? Betul. Jangan awak membuktikan benda tu betul. Lagi malu. Nak nilai, nak membuat apa-apa penilaian, ikut berdasarkan dengan fakta. Kalau itu bagus, tak ada mustahil. Betul. Dengan apa? Itu je. Cakap tu, pakai otak. Otak tu ada. Kita dah ada negara jiran yang menggambarkan kita ni, education kita ni dalam Malaysia ni quite low. Jangan ikut emosi oleh kerana berdendam dengan saya, kerana saya own JDT. Itu tak ada kena-mena dengan tugas saya di dalam FAM. Kita dapat berita bahawa buat masa ni mereka ada memberitahu kepada kita mungkin ada pertukaran dari segi logo dia, bendera, anthem dia dan sebagainya. Pelbagai persepsi mula kedengaran dari semua pihak. Ia terus mendapat perhatian MFL, apatah lagi perkara ini membabitkan mantan presiden mereka sebelum ini. Dan ini merupakan perkongsian daripada Datuk Ghani Hassan, Presiden MFL. Kerana itu, apa yang kami harap dengan MFL agar Duli Ahmad Tunku akan terus bersama dengan JDT dan akan terus menjadi figura bola sepak di negara kita. Untuk pasukan JDT, macam biasa, kami harap kami dapat lepas group stage. Jadi saya rasa Dubai adalah lebih baik. Tetapi saya yakin dan percaya bahawa dengan komitmen dan juga minat Tunku dalam bola sepak, saya rasa Tunku akan terus bersama dalam bola sepak negara sebagai figura yang cuba melalui JDT sendiri untuk membentuk satu pasukan negara yang kuat bersaing di peringkat Asia. So bagi saya macam berputus asa lah. Bukan dah tak boleh kita tarik diri. So daripada situ je saya malu sebenarnya mindset ni dengan negara jiran yang sedang tengok perkembangan bola sepak tanah air. Pasukan Harimau Malaya Kecewa TMJ telah cuci tangan dari sepak bola Malaysia pada musim ini usai banyaknya masalah. Musim 2025 menjadi musim penuh gejolak bagi sepak bola Malaysia. Di tengah berbagai masalah yang melanda liga domestik dan prestasi tim nasional yang tidak stabil, keputusan drastik Tunku Mahkota Johor, TMJ, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, untuk cuci tangan dari sepak bola nasional menambah luka mendalam dalam ekosistem bola sepak negara. Kekecewaan bukan hanya dirasakan oleh para pendukung dan pemerhati sepak bola tanah air, tetapi terutama oleh pasukan Harimau Malaya yang selama ini merasakan dampak langsung dari kontribusi besar TMJ terhadap kemajuan olahraga ini. TMJ, pilar besar sepak bola Malaysia. Tidak dapat dipungkiri, TMJ adalah sosok paling berpengaruh dalam revolusi bola sepak Malaysia, khususnya melalui peran besarnya dalam transformasi Johor Darul Takzim, JDT. Di bawah pimpinan beliau, JDT bukan hanya menjadi klub paling dominan di Malaysia, tetapi juga klub pertama dari tanah air yang menjuarai Piala AFC pada tahun 2015. Visi beliau yang jauh ke depan, keberanian mengambil risiko, dan kemahuan untuk menegakkan disiplin serta profesionalisme menjadikan JDT sebagai model klub modern di Asia Tenggara. Selain itu, TMJ juga dikenal sebagai pemimpin yang banyak membantu memperbaiki struktur dasar sepak bola negara, mendesak reformasi dalam FAM, dan seringkali menjadi penyokong utama bagi inisiatif yang melibatkan kemajuan pasukan kebangsaan Malaysia. Namun, keputusan mengejutkan beliau untuk angkat tangan daripada segala urusan berkaitan dengan bola sepak Malaysia, kecuali untuk urusan dalaman JDT, pada musim ini,
meninggalkan kekosongan yang tidak mudah untuk diisi. Masalah berlarutan dalam Liga Malaysia. Menurut sumber dekat dengan lingkungan JDT dan TMJ, keputusan untuk menjauh dari sepak bola nasional bukan dibuat dengan mudah. Ia lahir daripada kekecewaan mendalam atas sistem bola sepak Malaysia yang dilihat enggan berubah dan terus-menerus dilanda pelbagai masalah. Antaranya, 1. Tunggakan gaji berpanjangan. Isu tunggakan gaji pemain dan pegawai teknikal masih menghantui banyak pasukan dalam Liga Malaysia. Walaupun JDT terkenal sebagai satu-satunya klub yang membayar gaji tepat waktu dan memberi fasiliti bertaraf antara bangsa kepada pemain, klub-klub lain seolah tidak mengambil iktibar. Lebih menyedihkan, tiada tindakan tegas diambil oleh FAM atau Malaysian Football League, MFL, terhadap pasukan yang berulang kali gagal mematuhi kewajiban asas mereka. 2. Ketelusan dan tata kelola yang lemah. TMJ dikenal sebagai pengkritik paling vokal terhadap kelemahan struktur pentadbiran dalam FAM dan MFL. Beliau sering menekankan pentingnya ketelusan, profesionalisme, serta audit terbuka terhadap penggunaan dana awam dan hak siaran. Namun, menurut kenyataan tidak rasmi, TMJ merasakan usahanya selama ini tidak dihargai dan pihak berkuasa bola sepak tidak bersungguh-sungguh untuk membaiki keadaan, malah makin selesa dengan sistem yang bobrok. 3. Beban politik dan campur tangan. Satu lagi perkara yang membebankan adalah campur tangan politik dalam bola sepak. TMJ pernah menyatakan bahwa selagi bola sepak terus dipengaruhi oleh orang politik yang tidak memahami sukan, maka cita-cita untuk membawa bola sepak Malaysia ke tahap lebih tinggi hanyalah mimpi kosong. Kesan langsung kepada Harimau Malaya. Pasukan kebangsaan Harimau Malaya adalah antara pihak paling terkesan atas keputusan TMJ ini. Banyak pemain utama dalam skuad kebangsaan adalah produk dari sistem JDT, dari pembangunan akar umbi, latihan intensif, hingga pembentukan mentaliti profesional. Tidak sedikit dari mereka yang berjaya membina karir cemerlang di bawah bimbingan jurulatih dan struktur JDT yang modern. Seorang pemain Harimau Malaya yang enggan disebutkan namanya berkata, "Apa yang TMJ buat untuk bola sepak negara tidak ternilai. Sekarang bila beliau tarik diri, kami terasa seperti kehilangan tonggak yang selama ini jadi pelindung dan penggerak kemajuan." Pasukan teknikal juga mulai merasakan kesannya. Akses terhadap fasiliti bertaraf dunia milik JDT seperti padang latihan, gimnasium modern, dan kemudahan pemulihan cedera tidak lagi mudah didapati. Bahkan, pelepasan pemain ke skuad kebangsaan juga kini menjadi isu sensitif, di mana penglibatan pemain JDT akan dikaji lebih ketat sesuai dengan polisi dalaman klub. Sinyal bahaya bagi masa depan Liga. Kehilangan sokongan aktif TMJ dalam urusan nasional membuat banyak pihak khawatir akan masa depan Liga Malaysia. Sebab, selama ini keberadaan beliau menjadi benteng moral dan simbol keprofesionalan di tengah-tengah kelesuan dan ketidakpastian pengurusan klub-klub lain. Penganalisis sukan, Hairil Azri, mengatakan, kalau seorang seperti TMJ yang punya pengaruh, pengalaman dan semangat membangunkan bola sepak pun akhirnya putus asa, itu tandanya sistem ini benar-benar sakit. Kita tidak boleh lagi buat-buat buta. Lebih parah, situasi ini membuka risiko besar untuk hilangnya kepercayaan sponsor, pelabur, dan bahkan penyokong terhadap sistem liga yang makin pincang. Sudah terdengar kabar bahwa beberapa perusahaan besar sedang meninjau kembali komitmen sponsor mereka terhadap liga domestik akibat kegagalan menyelesaikan isu-isu pokok seperti gaji tertunggak, ketelusan dana, dan kesenjangan infrastruktur. Reaksi penyokong dan pemerhati. Di media sosial, para penyokong dan pemerhati bola sepak menyuarakan kekecewaan mereka. Tagar seperti "TM jangan pergi dan selamatkan Liga Malaysia" membanjiri ruang maya, menandakan betapa besarnya dampak sosial dan psikologis dari keputusan ini. Seorang penyokong Harimau Malaya menulis, "TMJ bukan sempurna, tapi setidaknya dia buat sesuatu yang nyata untuk bola sepak Malaysia. Kalau dia tinggalkan kita, siapa lagi yang akan berani lawan sistem bobrok ini?" Namun di sisi lain, ada juga pihak yang memahami keputusan beliau, melihatnya sebagai bentuk protes paling elegan terhadap sistem yang enggan berubah. Beliau sudah bagi masa, tenaga, bahkan wang sendiri. Tapi kalau yang lain masih tak mau bangkit, apa gunanya beliau terus berjuang seorang diri, kata seorang mantan wartawan sukan. TMJ fokus ke arah JDT dan aset antara bangsa. Walaupun menjauh dari urusan nasional, TMJ tidak berhenti dari dunia bola sepak secara keseluruhan. Beliau kini lebih memfokuskan perhatian kepada pembangunan jenama JDT di peringkat antara bangsa.
Ini termasuk perluasan aset klub, kerjasama strategik dengan klub luar negara, serta pembangunan Akademi Bola Sepak JDT yang ingin mencetak bakat-bakat bertaraf dunia. Fokus kami kini adalah menjadikan JDT sebagai klub paling disegani di Asia Tenggara dan kelak mampu bersaing dengan gergasi Asia, ujar seorang pegawai JDT dalam satu wawancara eksklusif. Kesimpulan, Harimau Malaya terluka, Liga Malaysia terancam. Langkah TMJ untuk mencuci tangan dari sepak bola Malaysia pada musim ini harus dijadikan lonceng amaran kepada seluruh pemegang amanah bola sepak negara. Jika seorang pemimpin seperti beliau memilih untuk berhenti, maka jelas sistem ini sedang menuju kehancuran perlahan. Pasukan Harimau Malaya kini harus menghadapi masa depan tanpa sokongan penuh dari pihak yang selama ini membantu membentuk asas kekuatan mereka. Liga Malaysia pula kini lebih rapuh dari sebelumnya, berdepan risiko kehilangan kredibiliti, pelaburan, dan kepercayaan masyarakat. Reformasi menyeluruh dalam struktur, budaya, dan tata kelola bola sepak adalah satu-satunya jalan keluar. Jika tidak, maka bukan hanya TMJ yang akan pergi, tetapi juga masa depan bola sepak Malaysia secara keseluruhan.